Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini, jadi penghujung-penghujung kepada bulan 1. Abang harapkan cerita yang Abang sampaikan kali ini dapat memberi semangat untuk kita semua mulakan pekerjaan selepas pukul 2 tengah hari lepas makan ngantuk mata. Abang harap insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga ilmu yang umur yang diberkati. Ilmu yang diberkati pun bagus juga. Jadi tanpa membuang masa lagi, hari ini Abang akan sampaikan dua lagi cerita. Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Romi, berlaku pada tahun 2015, tapi dia tak nak bagi tahu dekat mana lokasinya. Yang penting kita ambillah iktibar daripada cerita ni. Ianya bermula waktu tu kejadian 2015, mereka semua, Romi dan kawan-kawannya dah habis SPM. Jadi macam biasa, kalau dah habis SPM, selain daripada dapat kerja, perkara yang penting kita semua buat adalah jom lepak dengan kawan-kawan. Jangan cakap dah, semua orang pernah buat benda yang sama. Jadi tempat lepak dia orang selalunya adalah di rumah Zamri. Kenapa rumah Zamri? Sebab rumah dia lah yang paling hujung sekali dalam kampung tu. Kalau budak-budak ni nak melepak, dia tak melepak. Dia 1-2 orang, yang melepak 12 orang, 15 orang. Jadi lokasi yang terbaik adalah terletak di hujung, rumah paling hujung, supaya tidak mengganggu kawasan kejiranan. Jadi pada hari itu mereka semua berlepak-lepak, tapi tak ramai. Selalunya 15 ke 16 orang, tapi kali ini 6 orang. Tak tahulah, mungkin ada yang dah dapat kerja tambahan ke, kerja part time ke, atau ada urusan lain pada waktu tu. Walaupun 6 orang, yang penting lepak, tak kisahlah. Jadi diorang lepak dekat luar rumah kawasan Zamri. Ada satu pangkin. Pangkin tu terletak dekat sebelah satu pokok besar. Jadi dengan kata lain, diorang punya pangkin tu ditutupi dengan daun-daun daripada pokok tu. Pokok tu tak pula dinyatakan pada abang ceritanya. Yang penting lepak-lepak kat situ sambil hisap rokok, sambil minum kopi. Kadang-kadang Zamri mak dia rajin pula keluarkan cokodok. Seronok lah. Daripada topik sejarah, keluar topik Azhar Idrus, keluar topik tentang macam-macam topik. Nabi pun topik dijadikan cerita juga. Dengan kata lain, seronoklah dia orang bersama-sama lah untuk berborak-borak dekat situ. Tapi di antara topik-topik yang menjadi pilihan pada malam tu, yang ramainya hanya 6 orang, boleh pula ada yang tiba-tiba nak keluarkan cerita seram. Mula-mula orang pertama cerita, ceritanya meremang-remang biasa. Orang yang kedua cerita meremang-remang juga, sampailah ke cerita hantu tinggi. Ni awal malam lagi, baru pukul 11 lebih, tak takut sangat. Jadi sampailah ke cerita hantu tinggi. Bila sampai cerita hantu tinggi, mula keadaan rasa dah lain macam. Sebab pada waktu tu angin bertiup agak kencang. Jadi pokok yang berada dekat sebelah pangkit tu dia dah bergoyang-goyang. Nampak macam menambah perisa keseraman. Jadi lepas habis cerita hantu tinggi tu, mulalah si tuan rumah nak sampaikan cerita. Zamri lah yang nak sampaikan cerita. Cerita Zamri ni memang terkenal. Dia ramai adik-beradik sebenarnya. Ada abang, ada kakak. Jadi cerita-cerita dia ni memang datang daripada abang dengan kakak dia. Dan memang tak pernah tak sedap. Semua ceritanya menarik. Jadi pada waktu tu Zamri baru nak mulakan cerita. Baru-baru nak start cerita je, tiba-tiba semua orang terkejut. Sebab pokok tempat dia orang berteduh yang letaknya di sebelah pangkin tadi bergegar secara tiba-tiba, sampaikan semua burung-burung yang duduk-duduk lepak dekat pokok tu semuanya berterbangan lari. Jadi bila dah jadi macam tu, dia orang semua rasa risau, takut-takut cerita yang nak dibawakan oleh Zamri ni ada kaitan dengan pokok tu. Tapi memang betul, memang ada kaitan dengan pokok tu. Jadi bila dah macam tu, Zamri pun cakap, sebenarnya aku nak cerita tentang kisah yang terjadi dekat sini, tapi aku tengok pokok ni macam tak bagi kerjasama. Jomlah kita balik. Jadi bila dah macam tu, masing-masing start motor balik rumah masing-masing. Bila sampai dekat rumah,
pukul 2 pagi lebih kurang macam tu barulah start hujan. Abang lupa nak cerita waktu dia orang lepak cerita hantu tu pukul 12.30 malam tau, lebih daripada pukul 12.30 malam. Jadi suasananya mencengkam juga. Jadi bila dah habis bubar-bubar macam tu, bila besok paginya barulah dia orang berkumpul balik. Tapi bukan kumpul malam, kumpulnya siang dekat kawasan rumah lain. Tak jadi pergi kat rumah Zamri. Sebab ceritanya kali ni dekat rumah Zamri. Zamri minta untuk ceritakan cerita ni pergi rumah orang lain. Sampai dekat rumah orang lain, dia pun buka cerita. Rupanya cerita yang dia nak sampaikan memang ada kaitan dengan pokok ni. Ceritanya bermula dialami oleh Abang Zamri. Ceritanya bermula bila abang dia pada satu hari tu lepak dekat rumah kawan dia dekat kampung lain. Waktu tu abang dia waktu habis SPM juga. Tak ada buat apa-apa, melepak lah. Balik habis melepak tu, dia pun baliklah rumah. Sampai dekat rumah dia dekat pukul 2 pagi. Pada waktu tu handset dah ada kan. 2015 macam tu handset dah ada. Jadi sebelum abang dia naik rumah, abang dia pun nyalakan asap rokok. Disebabkan dia nak merokok, lebih seronok merokok dekat depan rumah. Jadi tak adalah dia naik atas rumah awal-awal. Dia parkinglah motor dekat kawasan Pangkin, tempat yang Zamri dan kawan-kawan dia melepak. Dia lepak dekat situ. Tengah-tengah dia main mesej, tiba-tiba dia dapat telefon. Dia angkat telefon tu, nombornya agak tunggang langgang. Kalau kita ni cara bunyinya macam nombor luar negara lah. 40, dia bermula dengan 4, bermula dengan 3 macam tu. Bukan bermula dengan 6018, 6019 macam kita kat negara sekarang kan. Jadi dia tengok nombor telefon tu, aku tak pernah tengok nombor telefon ni. Tak apalah, dah orang telefon, angkat lah. Bila dia angkat tu, dia tanyalah, Assalamualaikum, siapa dekat ujung talian? Yang jawab budak perempuan. Dia cakap macam ni, awak sihat? Dia kata. Jadi Zamri pun cakap sihat. Ni siapa yang bercakap ni? Saja je saya telefon awak, saya rasa saya dah lama nak bercakap dengan awak. Dia kata, saya suka perhatikan awak. Jadi Abang Zamri dah rasa tak sedap. Dia pun tanyalah, awak siapa dan awak dekat mana? Kenapa tiba-tiba awak call saya? Dia kata, saya tak ada niat yang buruk. Cumanya saya duduk dekat sebelah rumah awak, dekat atas pokok yang tempat awak berteduh sekarang ni. Tak huru-hara macam tu. Kalau abang, ya Allah Tuhan ku, abang cempak telefon tu. Mahal tak mahal. Ketakutan. Jadi dia diam, dia tengok. Dia relax dulu. Dia tengok nombor balik lah tu dia angkat. Okey, kalau betul awak ada dekat atas pokok tu, saya pakai baju apa? Oh, awak pakai baju biru, pakai baju kemeja, awak tengah duduk atas motor sambil hisap rokok. Jadi pada waktu tu, Zamri memang, abang dia masih lagi tak yakin itu makhluk alam sebelah. Dia yakin itu adalah saudara mara ataupun adik-adik sepupu dia yang memang duduk dekat situ, menyorok dekat situ nak menyakat dia. Jadi dia pun tengok kiri kanan, nak pastikan ada tak adik sepupu dia duduk mengintai-ngintai kat situ. Tak ada. Jadi si abang ni tadi diamlah, dia sambung balik dia perbualan. Dia kata, oh awak ada dekat atas pokok. Tak apalah, kalau macam tu saya nak masuk rumah dulu. Saya rasa macam nak mandilah, badan saya panas dan melekit-lekit. Dia terus tergelak. Dia gelak macam perempuan gelak lah, perempuan biasa gelak. Tak apalah, awak masuk rumah dulu. Jadi dia pun matikan telefon. Rasa dah tak sedap hati ni, si abang ni tadi masuk dalam rumah. Sampai dekat dalam rumah, dia pun buka lah baju. Jadi waktu tu tingkap semua tutup, memang tak ada yang terbuka, dia kata. Jadi tiba-tiba dapat lagi nombor telefon. Lepas dapat telefon, dia angkat lah. Perempuan tu lagi, dia tanya, awak tak apa ke saya nak telefon ni, saya nak sambung berborak dengan awak. Yang si abang ni tadi malah tak adalah rasa macam nak putuskan talian, sebab dia dah rasa tak sedap hati. Dia perlu menyiasat siapa sebenarnya dekat hujung talian, sama ada manusia atau bukan manusia. Jadi dia jawab, oh saya dah masuk rumah dah. Lepas tu budak perempuan ni cakap, kenapa awak buka baju? Awak panas ke? Waktu tu dia punya bulu roma meremang, sebabnya dia seorang-seorang dekat dalam bilik. Bilik dia memang tertutup rapat. Tak akan ada orang boleh mengintai daripada luar. Tingkap tertutup. Macam mana dia tahu yang dia tengah buat benda tu, tahu dia tengah buka baju. Jadi dia diam. Oh, cuaca panas, rasa macam tak sedap hati, tak sedap badan. Jadi tak apalah, saya nak letak telefon dulu. Awak janganlah telefon saya lagi, saya tak nak jawab lagi. Jadi dia pun letak telefon, dan letak telefon tu, dia terduduklah dekat tepi katil. Sebenarnya siapa yang telefon dia? Selang 2-3 minit lepas tu, dia dapat lagi telefon. Kali ni dia dah rasa macam tak sedap hati nak angkat. Jadi nak rasa menyiasat juga, nak tahu siapa dia hujung talian, dia angkatlah untuk kali yang ketiga. Tiba-tiba
perempuan dekat ujung talian tu tanya, kenapa awak duduk dekat tepi katil sampai buka baju? Awak susah hati ke? Kalau susah hati, boleh cerita dekat saya. Terus abang dia tutup, cabut bateri, cabut SIM card. Dia tak nyaut, dia cabut sampai dia letak dekat dalam almari dia punya SIM card, bateri dan juga telefon. Dia tak berani lagi nak angkat. Dia yakin kalau dia angkat, mungkin dia akan jadi macam lebih menakutkan keadaannya. Jadi dia pun teruslah masuk tidur. Bila besok paginya diceritakan perkara ini dekat mak ayah dengan keluarga dia, mereka semua bersependapat yang itu adalah makhluk daripada alam sebelah yang sengaja nak kacau-kacau. Mustahil kalau adik sepupu ke atau saudara mara yang nak kacau pada pukul 2 pagi ke atas. Dah lah rumah dia terletak dekat hujung sekali. Walaupun macam tu, pokok yang ada dekat situ sudah pun ditebang sekarang ni. Dah tak jadi tempat lepak dah. Sejak daripada kejadian tu. Sebab takut ada benda-benda buruk berlaku. Bukan kita takut dengan pokok. Bukan. Kita takut pada Allah Ta'ala. Cumanya untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku, potong pokok tu siap-siap. Jadi sekarang dia kata setiap kali dia balik lepak, sejak daripada tu, setiap kali dia orang nak lepak, dia orang akan mengelak daripada nak ceritakan kisah seram. Sebab pada waktu tu pokok tu masih belum dipotong lagi, tak lama lepas tu baru dipotong. Dan dia orang tak nak lagi lah kalau keluar cerita seram, tiba-tiba dapat panggilan telefon macam tu, huru-hara jadinya. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Faizal. Kalau cerita pertama dia tak beritahu nama tempat, dia beritahu nama tahun, berlaku 2015. Tapi cerita yang kedua ni dia tak beritahu tahun, cuma dia beritahu berlaku dekat negeri Kelantan. Faizal ni sebenarnya dia bekerja sebagai seorang kontraktor yang membuat jalan, dan selalunya dia punya pekerjaan memang di sekitar negeri Pahang lah kalau tak silap abang. Tapi pada satu hari dia mendapat arahan daripada bosnya untuk dia buat kerja-kerja pembuatan jalan. Susah sangat abang sebut. Pembuatan jalan dekat negeri Kelantan. Jadi dia pun bersiap-siap bergeraklah kat negeri Kelantan. Sampai dekat negeri Kelantan, bos dia pun dah carikan rumah sewa, dan rumah sewa ni ditempati seramai 10 orang. Semuanya lelaki termasuk Faizal. Masuk-masuk jadi 11 orang. Dan rumah sewa ni sebenarnya adalah rumah pekerja. Company ni memang besar, dia kata dia ada banyak cawangan, Pahang, Terengganu, KL, dan dekat Kelantan pun ada satu cawangan. Jadi rumah sewa tu adalah rumah sewa syarikat yang ada dalam tu semuanya pekerja dalam syarikat yang sama. Ceritanya bermula pada minggu pertama duduk, memang tak ada perasaan seram ke sakit hati ke, tak ada pun. Cumanya tiba-tiba pada minggu kedua, entah kenapalah Faizal kata dia teringin nak makan ayam kampung. Jadi hari tu siang tu balik-balik daripada kerja, dia carilah dekat sekitar kampung mana-mana ayam kampung yang ada orang nak jual. Dia nak beli yang hidup-hidup sebab dia nak sembelih yang hidup-hidup, nak makan fresh punya. Jumpalah seekor ayam kampung, lebih kurang macam tu lah. Ada orang nak jual. Jadi dia pun bawa lah 2 ekor ayam tu, bawa balik rumah dia. Tanyalah dengan budak-budak siapa yang boleh sembelih. Jadi dalam kalangan 11 orang tu adalah seorang ni yang memang alim sikit. Bukanlah alim sikit, memang alim banyak lah, bolehlah menyembelih. Jadi dia pun sembelih. Lepas sembelih dia cabut bulu. Lepas habis cabut bulu dia buat macam-macam proses. Akhirnya ayam kampung tu pun digoreng. Lepas digoreng dia orang pun makanlah sama-sama. Lupa abang nak beritahu, waktu disembelih tu disembelih dekat kawasan belakang rumah. Belakang rumah tu belakangnya adalah belukar. Jadi dia kata mungkin tak ada apa-apa kot, sebab kalau ada binatang buas pun setakat tertarik dengan darah-darah yang melempah tu je lah kan. Dia tak tahu yang tertarik tu benda lain lepas tu. Jadi lepas habis makan tu dia orang pun melepak-lepak lah. Rumah tu ada ruang tamu semua kan, ada dapur. Tengah-tengah lepak tu, masa tu lebih kurang pukul 10 malam. Lebih kurang. Tiba-tiba dia orang diganggu dengan bunyi cakaran dekat luar dinding. Mula-mula dia orang ingatkan main-main. Jadi dia orang pun keluar daripada rumah tu, rumah kampung, keluar daripada rumah, dia orang berkeliling lah. 3-4 orang berkeliling, termasuk yang alim tadi tu, yang ustaz. Tak ada apa-apa pun. Jadi duduk dalam rumah balik, dengar bunyi cakaran dinding. Lepas tu bunyi dinding dicakar, disambung pula dengan bunyi benda yang berjalan dekat atas bumbung. Dan selepas berjalan, benda bercakaran di atas bumbung. Benda kerak-kerak cakar. Jadi disebabkan bunyi itu memang betul-betul kuat dan mengganggu, daripada 11 orang
yang ada dekat dalam rumah tu tinggal 3 orang. 8 orang dah keluar daripada rumah sebab masing-masing ketakutan. Mereka berharap kalau mereka keluar daripada rumah, bila balik lebih kurang pukul 11-12 malam, benda tu dah tak ada gangguan lagi. Dalam rumah tu hanya ada 3 orang termasuk dengan Faizal. Jadi sepanjang malam daripada pukul 10 sampai menjejak pukul 12, mereka diganggu dengan bunyi cakaran yang memang tak senyap-senyap. Tak kunjung senyap lah orang kata. Jadi waktu tu diorang semua dah agak huru-hara dah. Takkan nak tinggalkan rumah, dah 3 orang. Sebab salah seorang daripada budak rumah tu, dia bukan semua orang pergi minum. Ada salah seorangnya nak pergi jemput makwa dia. Sebab nak hantar makwa dia pergi ke Gua Musang. Nak hantar balik lah, dia kata makwa je kerja kedai makan. Jadi waktu yang budak seorang tu, dia je lah yang tak makan ayam, yang tak makan ayam pada waktu tu. Jadi yang lain tu makan. Dia keluar awal. Jadi dia tak tahu cerita yang bercakar-cakar ni tadi. Yang 3 orang lagi, yang 3 orang ni termasuk Faizal dah hara dah ni, duduk dalam rumah ni bunyi pelik-pelik sampaikan dia kata dia tutup je telinga, dia rasa macam malas nak dengar. Sambil-sambil tu dia baca je lah apa yang patut. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam dan semua budak rumah dia pun sampailah dekat rumah. Bila masuk dekat rumah, diorang terkejut gila sebabnya bunyi cakaran tu masih lagi ada, masih lagi kedengaran sampai ke waktu pukul 12 tu. Jadi nak buat macam mana, diorang pun reda je lah. Tak lama lepas tu, budak yang seorang lagi ni, kan ada yang seorang tu pergi jemput makwa dia kan dekat kedai makan, dia bawa kereta. Dia pun sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah, dia masuk dekat dalam rumah, dia tanyalah, "Korang kenapa muka pucat lesi ni, apa hal?" Jadi kawan-kawan pun malas nak cerita. Tiba-tiba dia tegur lah, "Bunyi apa tu berkeruk-keruk. Ada orang kacau ke dekat rumah ni?" Dia dengar tak bunyi benda tu bercakar, dia kata. Jadi dia diam, dia kata, "Okey, benda-benda cakar ni," dia kata, "dia tak kisahlah. Ni aku nak beritahu ni, makwa aku dah kat dalam rumah." Dia kata, dalam rumah. "Makwa aku ada dekat dalam kereta. Biarkan duduk dalam kereta. Aku nak mandi sekejap. Korang tengok kan makwa aku kat luar ni, takut apa-apa berlaku." Jadi si ustaz ni cakap, macam ni, "Aku cadangkan lebih baik makwa kau tu bawa masuk. Sebab tengah malam. Sebenarnya dia nak beritahu, baik makwa kau bawa masuk. Sebab kita orang baru lepas kena ganggu ni. Memang teruk kena ganggu ni. Tapi tak berani nak cakap macam tu. Kalau cakap macam tu kan makwa dia pula takut." Tapi yang si lelaki ni tadi tanyalah, "Kenapa nak bawa makwa aku masuk dalam rumah? Biarlah duduk dalam kereta. Nanti kalau masuk dalam rumah, jadi fitnah pula ramai-ramai lelaki ni." Tak apa, jangan risau. Kita orang memang masih lagi beriman. Kau jangan risau. Boleh lagi mengucap, "Bawa aja makwa kau masuk rumah, letak dekat ruang tamu. Kita orang semua duduk dekat dalam bilik." Dia cakap macam tu. Jadi bila dengar saranan daripada kawan dia, yang si budak lelaki ni rasa tenang hatilah. Tak apalah, bolehlah bawa makwa dia masuk dekat dalam bilik. Dia pun jemputlah makwa dia, bawalah masuk dekat dalam bilik. Salah masuk dalam bilik. Ini cerita apa pula ni? Masuk dalam bilik dah, itu dah cerita 18 pula. Salah. Masuk dekat dalam rumah. Ruang tamu. Astaghfirullahalazim. Jadi lepas dia letak makwa dia dekat ruang tamu, dia cakaplah dengan makwa dia nak masuk mandi. "Jangan risau, awak tak akan dikacau. Yang lain, yang budak-budak lelaki lain, kawan-kawan saya semua dah masuk dekat dalam bilik." Memang betul kawan-kawan dia masuk dekat dalam bilik. Dia memang tak buat apa, tak nak seperti yang dijanjikan lah. Okey. Jadi yang si Pak Awu ni tadi pergilah masuk bilik dia pergilah mandi. Yang si Mak Awu ni tadi duduklah dekat ruang tamu. Tiba-tiba si Faizal dengan kawan-kawannya yang duduk melepak dalam bilik dengar orang mengilai dekat ruang tamu. Bila dengar orang mengilai, memang nak keluarlah daripada bilik sebab nak tahu sebenarnya siapa pula yang mengilai. Rupanya Mak Awu, si kawan ni tadi yang bawa masuk daripada kereta masuk ke rumah, dia mengilai-ngilai macam kena kerasukan. Jadi yang si 7-8 orang ni, lebih kurang 10 orang, ramai-ramai cuba mendekati si makwa ni tadi. Sebab nak tengok ni main-main ke betul-betul. Masing-masing duduk menghadap si makwa ni tadi. Yang si Pak Awu ni tadi duduk mandi lagi ni. Jadi makwa dia, yang diorang ni pun duduk menghadap makwa. Yang si perempuan ni tadi, dia tunduk aja. Bila dah lepas 2-3 minit, dia angkat muka dia mengilai-ngilai macam tu, tak terhura. Dia kata, walaupun waktu tu kami 10 orang lelaki, tapi dia punya meremang tak boleh nak cakap sebab dia punya mengilai tu memang pecah malam punya lah.
Suara malam memang pecah. Jadi diorang pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi suruh ni ustaz tadi, kau azankanlah, kau azan. Aku dah kalau nak azan ni aku dah terlupa dah, tak ingat dah keadaan macam ni. Jadi si ustaz ni tadi pun angkat takbir. Dia azan lah, azan 3 kali tak jalan. Benda tu mengilai-ngilai lagi, kuat dia mengilai. Oh, tak boleh jadi ni, kita nak buat macam mana? Jadi seorang ni lagi, apa kata kita ramai-ramai baca ayatul kursi? Mungkinlah budak perempuan ni, tapi dia orang tak adalah duduk dekat-dekat dengan budak perempuan tu, jauh-jauh lah, tapi duk menghatikan budak perempuan ni lah. Okey, jom kita baca ayat kursi sama-sama. Dia pun baca lah ayat kursi sama-sama. Tengah dia baca ayat kursi tu, dia ada keadaan yang kuat, yang budak perempuan ni melilau-lilau mata dia. Tiba-tiba Pak Awa dia keluar. Pak Awa dia tanyalah, dah korang kenapa ramai-ramai baca ayat kursi depan Mak Awa aku? Dan lepas tu dia tengok Mak Awa dia macam gitu-gitu. Jadi dia dekatlah dengan Mak Awa dia. Awak okey ke tidak ni? Awak okey ke tidak? Belum sempat apa-apa si Mak Awa dia tadi sepak dahi Pak Awa dia. Macam tu. Sampai Pak Awa dia tu boleh ke belakang. Jadi dia pun macam nak marah lah. Kenapa pula mak awak aku tiba-tiba lempang aku punya muka pula kepala lah. Bakal suami ni. Jadi waktu dia nak mengaruk tu, kawan-kawan tahan-tahan. Jangan. Dia kena rasuk. Pula kena rasuk. Jadi kita nak buat macam ni. Kita bacalah ayatul kursi. Dia pun bacalah ayatul kursi seramai-ramai. Sampai habis ayatul kursi. Tak jalan juga. Masih lagi dia mengilai-ngilai. Lain macam. Jadi tak buat macam mana. Diorang pun ambil ikhtiar. Apa kata? Aku pernah tengok orang ambil garam. Kalau orang kerasukan ni, kita baca garam tu dengan ayatul kursi. Kita baling dekat badan dia. Jadi moga-moga dia jadi okey lah. Jadi dalam keadaan 11 orang ni, disuruhlah seorang tu pergi ambil garam. Seorang tu pula yang paling pucat sekali di kalangan 11 orang lelaki ni. Tak tahulah kenapa dia pucat dan dia ikut je yang kawan-kawan dia kata suruh ambil garam, dia pun ambil garam. Selepas dia ambil garam, yang si ustaz ni tadi bacalah dekat garam tu ayatul kursi, baca ayat ruqyah, dia ambil garam tu, dia baling kat budak perempuan tu. Budak perempuan tu daripada dia mengilai-ngilai, hilang mengilai dia, terus jatuh pengsan. Lepas budak tu jatuh pengsan, budak yang ambil garam tu pula, dia pun pula kerasukan. Macam berpindah lah benda tu. Jadi budak lelaki tu pun, dia tak mengilai lah, tapi dia dalam keadaan menderam-deram, macam nak mengaruk-ngaruk. Lepas tu adalah beberapa orang kawan tu pegang. Ingat kan saja main-main. Habis bila dipegang, budak tu melunjak macam tu, terus terpelanting kawan-kawan dia lain. Sudah, lepas budak perempuan tu dah kena rasuk, dah baik, dia dah terpengsan macam tu, yang si lelaki ni pula hara lah pula. Jadi kita nak buat macam mana ni? Nak tak nak, dia kata kita kena bawa dua-dua ni pergi jumpa, carilah ustaz kat mana-mana. Kita pun tak tahu kat mana ustaz. Yang penting kita cuba cari stesen minyak dulu. Jadi diorang pun bawa budak lelaki ni yang macam diorang pun bawa lah masuk dalam kereta. Yang budak perempuan ni pun masuk lah bawa dalam kereta. Tapi yang pergi 2 kereta, bukan 2-3 kereta, bukan kereta yang sama. Jadi diorang pun pergilah merayau lah malam tu. Malam tu dah lebih pukul 1, pukul 2 lah. Cari stesen minyak. Kenapa cari stesen minyak? Sebab stesen minyak mesti ada pekerja. Pekerja dia mesti orang tempatan. Tanya-tanya dekat situ. Boleh tanya macam mana, ada ke ustaz ke mana-mana kan. Jadi carilah, jumpalah stesen minyak Caltex. Sampai dekat situ, pergilah dekat cashier. Dia kata, kat sini ada tak ustaz-ustaz yang boleh mengubat? Budak tu pula bagus. Dia beritahu memang ada bang, sekini-sekini jalan. Dia pun pergilah rumah ustaz. Sampai dekat rumah ustaz, ustaz kata, jangan risau, ini bukan saka, ini adalah bukan belaan, tapi ini adalah liar. Yang perempuan tu lah, yang lelaki ni ada campur sikit, dia kata ada benda yang tak kena. Tapi ustaz ni baguslah, dia pandai buat kebah-kebah, dia baca ruqyah, dua-duanya selamat. Dah habis dua-dua selamat ni, ustaz ni tanya, yang merasuk engkau ni bukan benda liar, dia ada sesuatu terkait dengan apa yang kau buat, cuba kau cerita. Budak tu pun baru buka cerita. Masa dia masuk rumah tu, dia dekat dalam satu bilik tu ada satu almari. Almari tu mungkin ditinggalkan oleh tuan asal ataupun orang yang menyewa dekat situ. Dalam tu ada sejoreng kertas. Kertas tu pula ditulis macam mentera. Dia punya ayatnya adalah, ini adalah mentera untuk pelindung diri. Jadi dia kata mentera, bukan ayat Quran, mentera pelindung diri. Sejak daripada tu, budak tu pula bukan jenis yang berani. Sambil-sambil tu dia duduk berzikir je lah dengan mentera pelindung diri tu. Itu yang pasal bila dia, budak perempuan tu kerasukan, habis kerasukan, hantu tu, makhluk tu masuk dalam badan dia. Sebab yang dia ni pengamal ilmu mentera, bukannya ayat Quran. Jadi benda tu yang menyebabkan mentera tu yang menyebabkan dia tertarik untuk masuk dekat dalam badan budak lelaki ni. Itu pasal. Jadi bila dah habis tu semua, dia orang pun baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah, malam tu
gangguan tetap berlaku, tapi ditambah lagi, bukan cakaran, barang-barang dibaling. Barang-barang dibaling memang bukan kecil-kecil anak, yang besar-besar pun dibaling. Kalkulator lah, sek baik lah, pisau tak dibaling. Faizal ni pula, dia rasa macam dia tak selamat duduk dekat situ. Itu minggu kedua dia duduk kat situ, dia rasa tak selamat. Besok pagi dia dalam keadaan demam sebab terkejut dengan keadaan tak tidur malam tu. Sebab sepanjang malam rumah dia orang diserang dengan benda yang dibaling, ada batu dibaling daripada luar. Dan petang tu, hari yang minggu yang kedua tu, untuk keesokan harinya Faizal terus start kereta terus balik ke Pahang. Dia cakap dengan bos dia terus berhenti kerja, dia tak nak kerja sebab dia kata dia tak nak benda tu terkait dengan dia. Dan lepas habis berhenti kerja, dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dekat rumah tu. Mengikut kita kawan-kawan dia yang masih ada selepas kejadian tu, mereka semua keluar daripada rumah sebab tak tahan kena ganggu. Mungkin, kata Faizal, ini berpunca daripada darah yang diorang sebarkan dekat belakang rumah. Mungkin sebelum ni makhluk tu memang duduk diam dekat rumah tu, tak diganggu. Tapi selepas disebarkan darah di atas tanah, mungkin benda tu rasa macam hidup balik lah. Sebelah dapat darah kan, darah segar ayam kampung. Jadi bila dah hidup balik tu yang ganggu-ganggu tu, mungkin sebelum tu memang dah ada gangguan tapi telah dipasung, dipagar. Jadi itulah dia punya cerita, pengalaman daripada Faizal. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga cerita untuk hari pertama minggu, hari Isnin ni menggembirakan. Tak ada menggembirakan, memberikan pengajaran. Ada beberapa komen abang dapat, dia kata dalam minggu lepas abang cerita terlalu laju. Jadi hari ni abang cerita perlahan-lahan supaya kita semua dapat menikmati ceritanya. Jadi macam biasa, sebelum abang mulakan cerita, sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan. Yang pertama datangnya daripada Nur Diana Ahmad. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suami dia, iaitu Encik Azahari Muhammad, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 1 genap umur 48 tahun, dan juga kawan baiknya iaitu Nuraili ataupun Nazimah Hamali, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 1. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tersayang dan juga sahabat yang dicintai. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memudahkan setiap perjalananmu dan sentiasa dalam keberkatannya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua juga datang daripada orang yang sama, iaitu Puan Nordiana Ahmad. Dia nak sampaikan ucapan happy anniversary, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat mak dengan ayah dia, iaitu Haji Ahmad dan Hajah Mas Kalsum, yang mana hari perkahwinan mereka, tempoh perkahwinan mereka genap 42 tahun bulan 1 ni. Dengan ucapan semoga mak dengan ayah sentiasa dirahmati Allah dan sakinah mawadah warahmah hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seseorang, tapi abang sedih bila baca ucapan ni. Dia kata ayah dia ni selalu, ni adalah bukan ucapan tapi ucapan Al-Fatihah sebenarnya. Dia reply komen ni menggunakan handset ayah dia. Ayah dia pula selalu tengok abang bercerita sampai kadang-kadang tertidur, sampai terjatuh-jatuh handset dia. Dia kata ayah dia ni seronok sangat, dia kata setiap kali dia tengok cerita abang. Tapi pada 14 hari bulan 1 hari tu, ayah dia dah pun menghadap ilahi, dah pun dijemput ilahi. Marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Encik Rohaizan Abdul Rahman. Semoga Encik Rohaizan sentiasa dalam rahmat Allah, berada di samping orang-orang yang beriman, berada di taman-taman syurga, diterima amal baiknya dan dipermudahkan urusannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Suliati Gulam. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Nur Balkis Dewi, yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 1 genap umur 14 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan umur yang diberkati, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusannya.
Ucapan yang seterusnya datang daripada Puan Zalina Abdul Rashid. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dua orang, iaitu pertama cucunya iaitu Nur Farisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 1 genap umur 3 tahun, dan juga anak buahnya yang bernama Tuan Iskandar, yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 1. Dengan ucapan selamat hari jadi buat cucu dan anak buah tersayang, semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang ketujuh datangnya daripada Zamzri. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat kawan baiknya iaitu Epi Kumar, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 1, dengan ucapan kau baik-baik buat kerja, bawa lori tu baik-baik sikit, kau jangan membahayakan diri kau, aku sayang kau sebagai seorang sahabat dan semoga persahabatan kita kekal sampai bila-bila. Dia kata, dan selamat hari jadi buat sahabatku. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang. Dia nak sampaikan, minta kita semua doakan mak dia. Dia ni bernama Acik Wani. Dia minta kita semua doakan semoga mak dia cepat sembuh seperti sedia kala. Dan mak dia adalah peminat setia JSPL. Jadi JSPL Klan ni, keluarga besar. Marilah kita sama-sama berdoa semoga mak kepada atau bonda kepada Acik Wani sentiasa cepat sembuh seperti sedia kala. Amin. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang anak yang menggunakan nama nickname di Instagram dengan nama Karipap. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat bondanya yang tersayang iaitu Sharifah Hanim, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 1, dengan ucapan semoga mak panjang umur, murah rezeki, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah, dan semoga kekal muda. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampai kali ini. Siapa yang nak beli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, boleh beli sekarang. Abang letakkan link di bawah setiap video. Kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Sate guna untuk raya, sambal guna untuk bulan Ramadan. Sebab abang memang malas nak masak kalau tengah-tengah sahur tu. Abang selalu tuang sambal, lepas tu letak je lah sotong ke udang ke. Tapi paling abang suka letak ikan bilis. Lepas tu letak bawang dekat dalam sambal yang abang jual. Abang guna tu je lah bulan puasa. Sebab sambalnya walaupun pedas tapi sedap juga kalau dimakan dengan nasi panas kan. Sahur nak selera apa kan, sambal lah seleranya. Perapan sate boleh guna untuk raya nanti. Mana tahu ada yang nak beli dengan jumlah yang banyak ke, nanti bolehlah beritahu pada adik abang yang menguruskannya. Mana tahu kan kita raya nak buat jamuan besar-besar, nak tempah sate mahal, nak buat sendiri, rempahnya ada kalanya tak kena rasa. Jadi bolehlah beli dengan abang-abang, bolehlah jual yang tak besar-besar punya kuantiti kan. Abang cuba usahakan, nanti abang beritahu ke adik abang. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.